Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Fokus berita malam. Jabatan Penyiaran memainkan peranan penting dalam menjelas dan menyampaikan maklumat mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Jabatan Penyiaran dan agensi yang berkaitan juga membantu negeri Sarawak dalam menghadapi wabak COVID-19. Katanya kerjasama erat Jabatan Penyiaran dan agensi berkaitan telah membantu Sarawak mengekang penularan wabak berkenaan. Kita tahu bahawa Jabatan Penyiaran mempunyai peranan yang penting dalam menjelas dan memberikan maklumat mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sambil itu mereka juga telah membantu kita dalam kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain, alhamdulillah Sarawak telah mendapat beberapa kejayaan dalam kita membendung penularan COVID-19 di negeri Sarawak. Beliau berkata semasa menyampaikan amanatnya dalam Majlis Penutupan Jelajah Ramadan RTM Sarawak di Dewan Datuk Patinggi Ahli Gedong pada Sabtu. Katanya kerajaan Sarawak juga berbelanja besar dengan menyalurkan peruntukan sebanyak RM5.8 bilion untuk menangani COVID-19. Sementara itu, menurut Premier Sarawak lagi, beliau telah mengarahkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk membeli pil pencegah COVID-19 bagi mengantikan penggunaan vaksin untuk kegunaan rakyat negeri ini. Saya baru memberi arahan kepada Jawatan Kuasa yang diperusikan oleh Datuk Ahmad Douglas Sugah dan Dr. Sim untuk membeli pil COVID untuk kegunaan rakyat di Sarawak. Kita punlah beli dengan dana kita pun, kerana dalam peralihan fasa ini mungkin si payah lagi kita mendapat vaksin. Kalau kita dah ada pil macam Panadol lah, mungkin kita demam-demam makan pil tu. Tapi tunggulah arahan daripada pihak KKM dalam kita menggunakan pil Pfizer yang telah dibeli oleh kerajaan negeri kita. Premier Sarawak kemudiannya merasmikan simbolik penutupan Jelajah Ramadan RTM disusuli dengan penyerahan sumbangan kepada 10 keluarga penerima. Beliau meneruskan lawatannya ke tapak bubur pedas bagi menyempurnakan simbolik mengacau bubur pedas serta mengagihkan juadah berkenaan kepada masyarakat di Gedong. Pada sebelah malam, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dijadual menghadiri majlis berbuka puasa dan solat maghrib, isyak dan tarawih di Masjid Al-Kauthar. Turut hadir dalam majlis tersebut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri, Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Cik Roslan Cik Daud. Laporan seterusnya, Sarawak akan turut membenarkan para pesakit di wad hospital ditemani oleh penjaga dan menerima pelawat berdasarkan kriteria tertentu. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian memberitahu beliau telah membincangkan perkara ini bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Jelas Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu juga pada 21 April lepas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan media telah mengumumkan mengenai pelaksanaan polisi penjaga dan pelawat di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkuat kuasa hari ini 23 April 2022. So I discussed with Jabatan Kesihatan Sarawak and we will implement this because this our part of the culture is always the caregivers or the family members to stay and to look after someone who is sick, and that is a very, very good culture because don't forget there's two components when every time you're sick. There's a component, the medical component that you need the doctors and nurses and science to do, but there's also another component which is a psychology aspect, a psychology aspect, and that one only the family members and the
can play a very important role because they know the patients, they show their love, and so they also in this way it will definitely speed up their recovery. Beliau berkata kepada media selepas majlis perasmian pembukaan Galeri Seni Persatuan Autisma Kuching KAA di sini pada Sabtu. Terdahulu semasa menyampaikan ucapannya dalam majlis perasmian berkenaan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata pembukaan galeri seni itu adalah kejayaan besar untuk persatuan berkenaan dan penting untuk golongan autisma. And the art gallery indeed is extremely meaningful. This group of people has different expression in words, in language, but there are so many ways that you can express. Art is one of them, singing is another one of them. So there are many ways, but that is something art, singing, all those things is something for us to explore, so they continue to share with the public, share with the people, the rest of people about that these autistic are very special group, but yet they are very talented groups. Selanjutnya, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah menunjukkan peningkatan dari segi pengeluaran kayu balak hutan asli sebanyak 12%, iaitu sebanyak 571,000 meter padu pada 2021 berbanding 511,000 meter padu tahun sebelumnya. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi Lembaga Pengurusan Pusaka, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, peningkatan ini menunjukkan bahawa keadaan ekonomi Melayu beransur pulih walaupun telah mengalami keadaan yang tidak menentu akibat fenomena pandemik COVID-19. Kita akan menumpukan kepada produk-produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Industri hiliran yang akan memberi penekanan kepada produk-produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Seperti perabot, engineer wood, dan kita berharap mereka yang terlibat dalam industri perkayuan ini akan meningkatkan lagi teknologi mereka, kerana untuk kita terus berkembang kita perlu mengubah cara kita. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian sumbangan derma pusaka dan anak-anak syarikat 2022 di Wisma Sumber Alam di sini pada Jumaat. Dalam majlis berkenaan, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 itu telah menyerahkan sumbangan berjumlah RM286,000 kepada 62 buah pertubuhan kebajikan, badan-badan amal, agama dan pendidikan. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat membantu dalam menjalankan aktiviti dengan lebih aktif dan berkesan, terutama disalurkan kepada ahli-ahli dan orang awam yang memerlukan bantuan dan sokongan. Terdahulu pada Khamis, Dato' Amar Awang Tengah menerima kunjungan hormat Naib Presiden OCI Company Limited Lee Woo Hyun di pejabatnya di Wisma Sumber Alam. Dalam pertemuan itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada OCI kerana menaruh keyakinan dan kepercayaan terhadap Kerajaan Sarawak dalam mengembangkan lagi operasinya di Sarawak, termasuk penubuhan pusat penyelidikan dan pembangunan R&D berteknologi tinggi. OCI merupakan pengeluar utama polisilikon di rantau ini dan menggaji lebih daripada 600 pekerja dengan 90% adalah warga tempatan. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh. Beralih dengan perkembangan berikutnya, Pasaraya Maidin membawa keceriaan kepada 110 anak yatim dari 4 rumah kebajikan dengan menyumbang set persalinan baju raya. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Maidin kali ini yang bertemakan Senyuman Syawal bertujuan menyantuni mereka yang kurang bernasib baik. Penerima sumbangan terdiri daripada anak yatim dari Pusat Pemulihan Samarahan, Rumah Kanak-Kanak Datuk Ajibah Habul, Rumah Kanak-Kanak Toh Puan Hajah Norkiah dan Kompleks Kebajikan Laila Taib Peryatim. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, kementeriannya sentiasa cakna terhadap kebajikan dan nasib golongan yang memerlukan seperti asnaf, anak-anak yatim dan warga emas, golongan kurang upaya dan mereka yang memerlukan. Corporate Social Responsibility Maidin juga memberi manfaat kepada warga emas melalui iaitu diskaun yang diberikan kepada penyalang Gold Card holder, iaitu inisiatif kerajaan negeri untuk warga emas iaitu yang berumur 60 ke atas
melalui Kenyalang Gold Card, dan Maidin merupakan rakan strategik kita yang sangat penting dalam memberi diskaun kepada pemegang Kenyalang Gold Card ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program CSR Maidin Prihatin Syawal dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak di Maidin Petrajaya pada Jumaat. Tambah beliau, pihak Maidin sentiasa bekerjasama rapat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengenal pasti penerima-penerima sumbangan yang berada dalam kumpulan yang benar-benar layak menerima bantuan. Jelasnya lagi, pihak kerajaan amat berharap lebih banyak syarikat-syarikat korporat dan individu persendirian tampil untuk turut sama membantu golongan yang memerlukan. Manakala di Batang Sadong dengan Kelab Belia Sejati Sadong Jaya menerusi kerjasama Pusat Hikmat Parlimen Batang Sadong telah menganjurkan program Gambih Suke dan Majlis Penyerahan Beras sempena sambutan Ramadan di sini pada Khamis. Program tersebut telah mendapat sambutan yang meriah daripada penduduk setempat daripada pelbagai bangsa dan agama. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri yang juga merupakan ahli parlimen kawasan tersebut turut mengambil kesempatan mengagihkan sumbangan 1,000 pek beras 10 kg kepada golongan asnaf. Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Bernas kerana telah membantu memberi sumbangan berkenaan bagi kawasan Parlimen Batang Sadong. Pada masa sama, beliau berharap sumbangan tersebut dapat meringankan beban mereka yang memerlukan sebagai persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Simbolik penyerahan sumbangan telah disampaikan kepada ketua kaum dan ketua masyarakat di setiap kampung di situ. Dalam program sama, para hadirin telah disajikan dengan tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh PU Fakrul Razi dan Ustaz Abdullah Sem dari Pejabat Agama Islam Samarahan. Di Bintulu, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai tidak ketinggalan menyertai majlis berbuka puasa bersama umat Islam di situ bertempat di Masjid Baru Daerah Tatau pada Khamis. Dalam ucapannya, beliau memberitahu penganjuran majlis berbuka puasa menjadi platform untuk masyarakat pelbagai kaum dan agama di daerah Tatau memperkukuhkan silaturahim dan perpaduan antara kaum. Selain itu, katanya majlis berkenaan juga membolehkan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK berkenalan dengan ketua-ketua jabatan yang ada di daerah Tatau sekaligus memudahkan sebarang urusan dengan jabatan dan agensi kerajaan. Jadi ini adalah satu peluang di mana terutamanya kaum ketua masyarakat, ketua kaum kita berkenalan, terutama antara satu sama lain dengan ketua-ketua jabatan yang ada bersama kita. Jadi harapan saya supaya terutamanya yang kita tahu ini boleh menjadi satu tahun lebih dekat lagi antara satu sama lain. Sebab kita faham walaupun kita kelainan agama, bangsa, kita boleh bersatu. Dalam hal itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kakus mengucapkan terima kasih kepada penduduk di Kampung Baru dan Kampung Dagang Tatau yang telah memberikan sokongan padu kepadanya dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 lepas. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin Datuk Snodan Lawan menegaskan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK berperanan penting bekerjasama dengan agensi kerajaan yang berkaitan dalam pembangunan pentadbiran yang baharu. Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak itu berkata Balai Ringin sebagai sebuah daerah kecil yang baharu memerlukan cadangan daripada pihak KMKK termasuk agensi kerajaan dalam mengatur rancangan pembangunan. Sebagai sebuah daerah kecil yang baru, ya maksudnya setiap daerah ni ia mempunyai bajet tersendiri. Selepas sebut tadi, karena setiap bahagian mempunyai bajet yang tertentu daripada kerajaan, dan setiap daerah dan daerah kecil mempunyai dana atau bajet yang tertentu. Dari situ kita akan lihat dan sebagainya lah. Sebab itu penting sekali kita mendengar daripada cadangan daripada ketua-ketua masyarakat, KMKK lah, ketua masyarakat, tuan rumah, Temenggung, Pemancar dan juga daripada agensi-agensi kerajaan. Bagaimana caranya untuk on the way untuk mengangkat satu tempat itu yang lebih merancang lebih cepat lagi. Okey. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Makmal Perancangan dan Pembangunan Daerah Kecil Balai Ringin di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian pada Rabu. Terdahulu semasa berucap dalam majlis penutupan tersebut, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ik Pahon Joik yang mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion berkata pegawai yang akan dilantik untuk mengetuai pentadbiran daerah kecil yang baharu harus mempunyai semangat tinggi untuk memastikan perkembangan dan kemajuan kawasan yang ditakbir mereka.
Sekian edisi malam bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam Ramadan dan salam UKAS.